coronavirus. Bila kita mengkaji Al-Quran, salah satu kalimat yang Al-Quran gunakan melambangkan ujian, melambangkan tribulasi. Kalimat yang Al-Quran gunakan antaranya ialah bala. Dalam bahasa Arab, bala ini bermaksud ujian. Dan ketika bala dengan maksud ujian itu Al-Quran gunakan, ia boleh bermaksud bala dalam bentuk kesenangan. Contohnya kekayaan. Itu pun bala, ujian dalam bentuk kesenangan. Dan juga dalam bentuk musibah ataupun penderitaan, sakit, pandemik dan sebagainya, itu juga bala. Maka Al-Quran menggunakan kalimat bala dalam bentuk yang telah kita sebutkan tadi. Sebagai contoh dalam surah Al-Insan, surah nombor 76, ayat nombor 2. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Dan kami, yakni Allah, telah menjadikan manusia, iaitu insan, daripada nutfatin amsyaj, daripada air mani yang sedikit, yakni sperma yang bercampur. Kenyataan Al-Quran amat saintifik tentang kejadian manusia ataupun proses kejadian manusia, iaitu ia memerlukan nutfah, iaitu sperma yang bercampur. Dan hari ini kita memahaminya sebagai sperma yang bercampur dengan benih perempuan, yakni ovum. Kemudian Allah berfirman, Nabtali, dan kami akan menimpakan bala kepadanya, kepada insan. Jadi, insan pasti akan mendapat bala dengan maksud ujian. Ujian boleh dalam bentuk kesenangan dan penderitaan. Dalam surah Al-Mulk, surah nombor 67, ayat nombor 2, Allah Azza wa Jalla berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayah. Dialah Allah yang mencipta maut dan juga kehidupan. Dia mencipta maut dan juga kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar dia Allah menguji kamu. Dan ujian ini tafsiran daripada kalimat Arab yang berbunyi bala, iaitu dia akan menguji kamu, siapa dari kalangan kamu yang lebih baik amalannya. Jadi dalam surah Al-Mulk ini, lagi sekali Allah menggunakan kalimat bala yang akan menimpa kepada manusia, untuk menimpakan bala, ujian kepada kita untuk melihat siapa yang lebih baik, bukan lebih banyak, yang ahsanu amala, yang lebih baik, lebih elok amalannya. Maka ketika kita diuji pada hari ini, maka kita nak memperelokkan amalan. Walaupun tidak begitu banyak, tapi berkualiti. Itu yang dikaitkan dengan surah Al-Mulk, surah nombor 67, ayat nombor 2. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat 155. Dalam ayat itu, Allah menceritakan tentang bala berbentuk musibah. Bila kita sebut musibah, ia penderitaan. Wabak, pandemik, seperti yang kita alami pada hari ini, ia boleh kita kaitkan dengan musibah. Maka ia bala, ujian, berbentuk musibah, berbentuk penderitaan. Itu Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti menimpakan bala kepadamu. Artinya, kami garanti menimpakan ujian kepadamu dalam bentuk sedikit sebanyak ketakutan, dalam bentuk sedikit sebanyak kelaparan, dalam bentuk kekurangan jiwa,
sebagai contoh berlaku kematian, dalam bentuk kekurangan harta benda, sebagai contoh di musim kemarau, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Maka ketika diuji, dibala Allah dengan musibah, dan musibah itu boleh datang dalam pelbagai bentuk. Ketakutan. Dan kita di saat pandemik ini ada unsur-unsur itu. Unsur ketakutan. Ada unsur yang berkaitan dengan kematian. Ada unsur kelaparan, tidak bekerja, wang semakin berkurangan, tidak mampu nak membeli makanan-makanan asasi. Mungkin di Malaysia tidak begitu nampak walaupun ada, tapi mungkin di India dan sebagainya, maka diuji dengan kelaparan. Allah telah sebut dengan jelas dalam ayat yang saya bacakan tadi. Maka tuan-tuan dan puan dihormati lagi dimuliakan, kita tak boleh lari daripada kehidupan di dunia dan ujian dalam kehidupan di dunia ini. Yang paling penting ialah ketika kita senang di atas real yang betul. Dan ketika kita diuji dengan penderitaan, kita juga duduk di atas real yang betul. Jadi itu saja yang Al-Quran nak peringatkan pada kita. Dalam apa-apa suasana sekalipun, real kena betul. Dan bila kita sebutkan sebagai real, kita kaitkan dengan agama Islam. Sebagaimana yang kita ketika membaca Al-Fatihah, itu antara doa yang kita pohon kepada Allah. Iaitu doa yang berbunyi, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Rab, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kita pohon Allah tunjukkan kepada kita jalan yang lurus ini dalam semua keadaan. Bukan sekadar ketika senang, tapi juga ketika susah. Bukan sekadar ketika susah, tapi real yang betul itu kita mau juga ketika senang. Dalam semua keadaan, kita tak nak terbabas. Malah kadang-kala di musim diuji ini, makin asyik tengok pornografi, makin terbabas. Bukan itu siratul mustaqim. Tuan-tuan dan puan yang dihormati lagi dimuliakan, pada tanggal 26 Mac baru-baru ini, hari Khamis, dunia telah dikejutkan dengan berita yang mengatakan kes COVID-19 sudah mengatasi di sudut kes kematian sudah melebihi 20,000 kes. Pada Khamis baru ini, 26 Mac, kes kematian yang berkait dengan COVID-19 sudah melepasi 20,000 kes. Dan kes dijangkiti kuman yang menyebabkan COVID-19 sudah mengatasi 450,000 kes. Dan 3 bilion manusia di dunia under lockdown. 3 bilion manusia di dunia dibatas pergerakannya, iaitu yang ada berkaitan dengan lockdown. Begitulah dunia di saat moden pada hari ini, ketika dilanda COVID-19 yang sudah menyerang lebih kurang 175 buah negara, termasuk Malaysia tercinta. Ini ujian yang besar. Walaupun ujian sentiasa menimpa manusia, pandemik bukan baru. 2009 baru-baru ini sudah ada pandemik influenza A H1N1 2009. Kemudian awal abad 20 pada tahun 1918 sudah ada pandemik iaitu Spanish flu yang telah membunuh jutaan manusia. Ada yang mengatakan sehingga 40 juta manusia meninggal dunia sejauh itu. Jadi itu juga pandemik, bukan baru, tapi kita hari ini merasainya dengan dahsyat sekali. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan kita kembalikan kepada Allah. Dan pada hari ini negara yang paling ramai kes COVID-19 ialah Amerika, kemudian Italy, kemudian China, kemudian Sepanyol di sudut jangkitan kes. Dan Malaysia, mengikut laporan semalam 28 Mac, Malaysia, mereka yang dijangkiti COVID-19 jumlahnya lebih kurang 2320 kes
dan kematiannya kematian ialah 27 kes. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah berikan yang terbaik bagi mereka yang telah meninggal dunia, dan semoga diberikan keampunan, keberkatan bagi jemaah tabligh yang sakit dan juga meninggal dunia. Semoga dirahmati Allah dan semoga mereka bersabar insya-Allah.